Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 5. Sekarang ni kami ingin membentangkan di bahagian bab 5 pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Iaitu ini. Sekarang ni saya akan memulakan dengan pembentangan tersebut. Okay, sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dayunting dari kelas 1A. Dan nama saya Nur Atman Anastasia dari kelas 1A. Sekarang ni kami mula membentang. Definisi masyarakat majmuk. Sebuah masyarakat majmuk merupakan satu masyarakat yang muncul akibat daripada dasar-dasar kolonial di mana penghijaran penduduk berikut kehendak-kehendak sistem ekonomi, politik dan sosial. Oleh itu, lah juga telah mewujudkan kelompok-kelompok yang terdiri daripada berbagai ragam dalam satu kelompok unit politik. Kelompok-kelompok berbagai ragam dalam sebuah masyarakat majmuk itu bercampur tetapi tidak bergabung. Bagi sejarah sosial, pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa. Sejarah alam Melayu ini dia terbagi kepada 4, iaitu peradaban pribumi alam Melayu, peradaban Asia, India, China, Timur dan juga Timur Tengah. Peradaban Barat juga dan juga peradaban globalisasi, kebaikan dan keburukan. Bagi peradaban pribumi alam Melayu ini, tamadun yang dibina dan dimiliki oleh masyarakat yang berbudaya Melayu dan juga sosio-budaya mereka terdiri daripada berbagai kumpulan etnik, manakala bagi dari segi politik pada masa lampau mereka terdiri daripada pelbagai kerajaan kuno. Ciri seterusnya daripada tamadun Melayu ni, mereka beragama Islam dan juga kesan daripada pertembungan yang kemasukan pengaruh asing. Masyarakat dan budaya Melayu telah mengalami perubahan khususnya terhadap pengembangan bahasa Melayu yang terkenal sebagai kawasan strategik Timur Barat Pusat Perdagangan. Dan juga sekarang bahagian peradaban Asia, India, China dan juga Timur Tengah. Kedatangan masyarakat India, China dan perdagangan Arab dari Timur Tengah telah membawa kepelbagaian adat dan budaya yang pegang agama. Ini juga merupakan satu keistimewaan yang ada pada negara ini. Diuruskan dengan baik agar keharmonian bangsa daripada dikukuhkan setiap masa. Kedatangan orang India dan China ke Malaysia adalah hasil usaha pihak penjajah yang membawa masuk pekerja asing bagi memenuhi keperluan ekonomi. Mereka merupakan waris peradaban asal mereka di negara asal. Sekarang ni peradaban bahagian barat. Peradaban bahagian barat ni hasil penjajahan kolonial barat yang dilalui oleh negara ini tidaklah ketara berlaku memandangkan tempoh kependudukan British dalam negara. Rangka sejarah kebudayaan di Nusantara dan juga corak masyarakat kolonial itu
meninggalkan satu kesan yang luas walaupun mungkin tidak mendalam. Semasa pemerintahan kolonial barat, pemerintahan British, penyebaran agama Kristian di Tanah Melayu pada zaman tersebut, peradaban barat mulai memberi pengaruh daripada penduduk tempatan selepas mencapai kedudukan yang mempunyai prestige di alam Melayu ini. Dan juga bagi peradaban globalisasi menurut Kamus Dewan ialah fenomena yang menjadikan dunia kelihatan kecil dari segi perhubungan manusia disebabkan pantasnya perkembangan teknologi maklumat. Peradaban globalisasi kebaikan dia terbagi kepada 3, iaitu komunikasi yang lebih mudah dan juga murah, dan juga peluang yang lebih luas untuk manusia dari berbagai-bagai kumpulan etnik, budaya dan agama berinteraksi, dan juga penonjolan hak-hak asasi kaum wanita. Dan juga untuk keburukan globalisasi, kualiti alam sekitar yang semakin merosot akibat terlalu mementingkan faktor keuntungan, dan juga pembangunan yang tidak seimbang, dan juga perbezaan ekonomi yang semakin melebar antara kawasan-kawasan di sesebuah negara dan antara sektor-sektor ekonomi, dan juga pengabaikan keperluan asas hidup di kalangan syarikat termiskin di banyak negara. Bagi peradaban beridentiti Malaysia, kemerdekaan Malaysia pada tanggal 31 Ogos 1957 tahun merupakan asas kepada kemunculan peradaban bangsa negara. Ini meneruskan perjuangan tokoh kemerdekaan negara untuk melihat bangsa Malaysia wujud dan bersatu dalam suasana yang harmoni dan damai sampai bila-bila. Bagi pembinaan identiti negara bangsa juga banyak diperkatakan telah diwujudkan oleh para pengkaji. Mengkaji pembentukan identiti pada masa kini dalam usaha untuk membina satu identiti yang kukuh dan unggul pada masa hadapan. Bagi konsep negara dan bangsa, fasa negara merujuk kepada satu kumpulan masyarakat yang mendiami sesuatu kawasan. Ini dilihat sebagai satu bangsa yang idea yang diimpikan oleh sesebuah negara melalui konsep satu bangsa dengan satu identiti tersendiri. Dan juga bagi elemen yang saling melengkapi ini kena menggesahkan bagi sistem kuasa yang otoriti sebuah negara, kerana rakyatnya hidup bersatu padu pada tanpa wujud sentimen perkauman, keturunan, agama, bangsa, budaya, wilayah yang sebagainya, yang boleh membawa kepada percengkahan yang permusuhan antara kaum.
Bagi konsep negara, konsep negara ini merupakan sebuah masyarakat yang mendiami kawasan tertentu dan adatnya kerajaan yang memerintah, kerana konsep negara adalah sebuah kerajaan yang mereka dan mempunyai kedaulatan politik serta pentadbiran yang diiktiraf oleh negara-negara lain. Antara masyarakat memiliki taraf kewarganegaraan yang sah menurut undang-undang, iaitu elemen pembentukan negara terbagi kepada 4: penduduk, sepadan, kerajaan dan juga kedaulatan. Untuk konsep bangsa pula, tempat asal lahirnya seseorang individu dan seterusnya membentuk satu kumpulan besar manusia. Okey, untuk yang faktor dia, antara faktor pembentukan sebuah bangsa adalah perasaan kebersamaan turut menjadi sentimen dalam membentuk sebuah bangsa. Okey, antara ciri-ciri negara dan bangsa adalah kehidupan masyarakat dalam negara tersebut adalah bersatu padu tanpa berlaku pemisahan ataupun diskriminasi antara satu kaum dengan kaum yang lain. Dan setiap warga negara mempunyai kepercayaan dan keyakinan penuh terhadap sistem pemerintahan dan undang-undang negara. Okay, seterusnya, konsep dan pembentukan negara bangsa dalam acuan Malaysia. Sebuah negara bangsa memiliki hanya satu anak watan yang lahir dalam satu negara, satu kumpulan etnik dan satu tradisi budaya tanpa ada kumpulan lain. Itu dia ditadbir urus oleh negara yang berdaulat dan mereka tanpa dijajah minda dan fizikal. Okey, untuk poin yang kedua, usaha ke arah mencapai konsep sebenar negara bangsa perlu diberi keutamaan agar penyatuan masih berjalan dan terus diberi perhatian supaya hasrat untuk menjadi satu negara hanya mengandungi satu bangsa dapat dicapai. Seterusnya, antara usaha yang boleh diberikan perhatian ialah melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan yang menggunakan satu kurikulum kebangsaan untuk semua jenis sekolah dan satu penilaian peperiksaan yang seragam. Dan yang kedua, menerapkan nilai jati diri, budi bahasa dan seni budaya dalam tajuk-tajuk mata pelajaran yang bersesuaian. Okey, untuk yang dia punya fakta yang telah diwujudkan, Ko Hasnan Halim mengemukakan pandangan dalam membentuk negara bangsa menurut acuan Malaysia, penekanan haruslah diberi terhadap beberapa perkara. Okey, itu untuk poin pertama ialah untuk mengurus isu perpaduan negara dan integrasi nasional. Acuan ini yang macam dia telah digunakan untuk menyusun atur itu pembangunan dan pemerintahan di Malaysia sejak kemerdekaan sampai sekarang. Okey, seterusnya penubuhan parti UMNO MCA MIC itu dia untuk permuafakatan politik yang dibina ini terus kekal sehingga kini dan menjadi teras kepada permuafakatan antara kaum di Malaysia. Okey, untuk acuan kedua, dia terbina ikatan di antara rakyat pelbagai budaya. Ia akan dapat menjamin kestabilan
sosiopolitik dan pembangunan ekonomi di negara ini serta dapat berjalan secara berterusan. Seterusnya, kepelbagaian idea bangsa idaman. Untuk yang pertama, sebuah harapan, sebuah idaman, malah sebuah impian dalam mencapai perpaduan antara kaum di Malaysia yang menjadi satu bangsa, satu negara. Ia sebuah impian yang mencapai perpaduan antara kaum di Malaysia dan yang menjadi satu bangsa dan satu negara macam tu. Okey, untuk yang kedua, setiap bangsa masing-masing merancang untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan dalam kerangka bangsa idaman masing-masing. Itu dia maksud macam setiap bangsa tu dorang memang patut bersatu padu macam tu untuk berjuang mendapatkan dorang punya dorang punya negara lah macam tu untuk kemerdekaan dorang. Seterusnya adalah konsep-konsep bangsa idaman. Yang pertama adalah memperkenalkan konsep Malaysia, anjuran kelompok strategik daripada Singapura awal 1960-an dan daripada Malaysia berakhir pada tahun 1990-an. Beberapa idea mewujudkan bangsa idaman ni dia terhasil daripada pemimpin-pemimpin negara seperti idea bangsa Malaysia dan wawasan 2020. Itu hasil daripada idea Tun Mahathir Mohamad. Dan seterusnya adalah konsep Malaysia-led Plural Society. Adalah konsep bangsa idaman inilah yang diangkat oleh parti-parti politik seperti Bersatu UMNO dan PAS. Dalam aspek hubungan kemasyarakatan di dalam konteks Malaysia baru ni, penekanan banyak diberi kepada hubungan antara kaum. Sekian, itu sahaja.